لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata an khairin ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina min khazain rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim amma ba'd. Yang saya muliakan Guru Besar Tuan Haji Ibrahim bin Haji Jema'in, yang saya muliakan dan kasihi juga YDP PIBG Ustaz Zamri bin Arifin, dan yang saya kasihi, yang saya hormati, yang saya adu-adukan semua ibu bapa, ayah-ayah, ibu-ibu yang anak-anak mereka sibuk menghafal Al-Quran, insya-Allah. Jadi insya-Allah ruang masa yang ada pada pagi itu kita akan berkongsilah berkenaan dengan beberapa perkara yang mungkin sebahagiannya akan sentuh tanggungjawab sebagai ibu bapa yang ada anak yang diamanahkan untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, anak-anak, ibu-ibu dan ayah yang ada yang hadir pada itu, yang saya hadir pun ada kan, yang anak-anaknya Allah SWT mudahkan untuk hadir untuk menghafal Al-Quran, yang dipilih untuk menghafal Al-Quran. InsyaAllah Allah SWT mudahkan untuk setiap apa yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk kita. Allah Ta'ala akan mudahkan untuk apa dia diciptakan, insya-Allah. Jadi saya mulakan dengan sedikit latar belakang saya sendirilah. Dulu di Masjid Jami' ya, ada madrasahnya juga sebelum ada matahari ya. Tahun ujung 80-an kot. Sebenarnya ada batch pertama, saya batch yang kedua. Yang sama dengan saya waktu ya ada dekat situ Ustaz Fazrul Hakim. Jadi dekat situ nama Madrasah Darul Quran, MDQ. Saya bermula dekat situ tahun 94-95 sebagai pelajar separuh masa, datang maghrib dengan isyak aja. Nun waktu diam di Sungai Puyuh, jauh jualah, belum ada tol. Belum ada lagi jembatan tol makin depan jembatan Satok. Nak pergi ke situ, nak hadir ke situ. Jadi setiap malam lah hadir. Jadi dalam tempoh maghrib isyak ya, diberi tugas. Si benar hafal Al-Quran, diberi tugas hafal Al-Quran 5 ayat 5 baris. 5 baris. Jadi datang sebagai part time aja. Saya ingat berapa bulan dalam tempoh waktu ya. Jadi sempatlah dalam 5 baris semalam ya, hafal maghrib isyak 5 baris. Lepas isyak lalu hantar sabak. Jadi mak ayah pun kena tahu istilah sabak tu. Sabak, prasabak. Jadi dalam tempoh dalam setiap kali hantar 5 baris, alhamdulillah lah. Cuma saya ingat berapa bulan dalam tempoh part time ya, dapatlah hafal sampai 2 alai semuka. 5 baris. Dalam Al-Quran Rasam Usmani tu satu mukanya ada 15 baris, 15 baris. Jadi pecah 3, 5 baris. 5 baris lah. Jadi 3 hari baru lengkap semuka. Lengkap semuka. Lepas dua alai semuka adalah beberapa tempoh saya ingat langsung berapa lama saya part time. Lepas ya tahun 95 tengah sekolah rendah waktu ya, sekolah rendah di St. Thomas. Sekolah rendah St. Thomas. Jadi darjah 5 masuk full time.
lalu berhenti sekolah. Lalu berhenti sekolah. Sebab waktu ya rasanya waktu ya di antara madrasah yang ada di Kasar waktu ialah madrasah yang di Masjid Jami'. Selain daripada ya sekolah madrasah lainnya madrasah Islamiah ya belajar terus akademik kan. Ya, saya dah hafal. Jadi masuk tahun 95 ya secara sepenuh masa, belajar sepenuh masa. Waktu di Masjid Jami' ya belajar dengan Ustaz Hashiman, semua kenal rasanya. Imam Masjid Jami' dulu. Lepas saya kena itu bertugas di Masjid Taqwa, Masjid Kampung Cita. Dengannya lah saya belajar. Jadi dalam tempoh tahun 95 ya belajar sepenuh masa, dapat hafal 9 juzuk setahun ya. Alhamdulillah. Sebabnya sepenuh masa. Sebabnya sepenuh masa. Apa maksud sepenuh masa? At least lah setiap hari belajar dengan Al-Quran 10 jam. 10 jamnya dengan memang bergaul dengan Al-Quran aja. Sebelum subuh, lepas subuh, antara waktu duha sampai zuhur, lepas maghrib dan lepas isyak. Sebelum subuh yang mungkin masa tambahan. Lepas subuh wajib. Lepas subuh 1 jam kan, 1 jam. Lepas saya sarapan, rehat 1 jam. Lepas saya sambung lebih kurang pukul 8 ataupun 8.30 sampai 11.30. Berapa jamnya? 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 3 jam. Lepas saya rehat, qailulah. Belajar hafiz, belajar hafal Al-Quran, belajar agama, mesti kena ada rehat tengah hari. Qailulah. Sebut betul-betul lah, qailulah, bukan qailullah. Qailulah istilahnya, qailulah. Tidur sebentar, nap. Tidur setengah. Dan ya kita sedia maklum banyak faedah tidur tengah hari sekejap. Sebab lepas zuhur ada kelas lagi. Sampai waktu asar. Lepas asar baru rehat riyadhah. Lepas zuhur lebih kurang ada kelas dalam tempoh 2 jam. 2 jam. Lepas asar rehat sampai maghrib, makan petang, makan malam, makan malam awal. Pukul 6. Lepas maghrib dah fikir lagi untuk hafalan baru, sabak. Hafalan baru ataupun pelajaran baru diproses selepas maghrib. Lepas isyak ulang para sabak. Jadi dengan jadual macam ialah perjalanan macam ialah dapatlah 9 juzuk ya dalam tempoh setahun. Kalau 3 tahun dah habis. Tapi lepas saya nyambung ke Kuala Terengganu, Madrasah Al-Quran, Madrasah Al-Quran Kubang Bujuk, Kuala Terengganu, Markas Tabligh 1. Lepas saya di antara madrasah yang awal dalam sejarah madrasah tahfiz di Malaysia. Di Malaysia. Madrasah Al-Quran Kubang Bujuk. Dekat Sia masuk di Kubang Bujuk ya tahun 1996. Dan dengan berbekalkan 9 juzuk ya tadi, bila masuk sinun kita jadi pelajar baru. Jadi masuk kelas jumpa guru baru, kawan-kawan baru. Jadi mau kena sahkanlah, betul ke dah hafal 9 juzuk? Kena baca semua. Waktu yang saya hafal daripada juzuk amma sampai juzuk 22. Jadi dalam tahun 96 ya dapat top up lagi 1 juzuk aja. Jadi melengkapkannya jadi 10 juzuk. Sebab kena ulang balik semua. Kena uji oleh guru yang nak nanggah. Betul si dah hafal ya. Jadi baca semak dengannya 1 juzuk sepanjang tahunnya. Saya daftar kalau silap saya dalam tengah tahun dah daftar ke Terengganu ya. Bulan 4 atau bulan 5. Jadi dalam tempoh lebih kurang 6 ataupun 7 bulan lagi nak ulang semua dan tambah dapat top up 1 juzuk aja. Jadi melengkapkannya jadi 10 juzuk. Lepas ya perjalanan pengajian seperti biasa sehingga saya khatam hafalan saya tahun 99 daripada 96 saya masuk Bujuk. Saya habiskan hafalannya tahun 99. Khatam sabak pada bulan 3 awal tahun lebih kurang.
Jauh-jauh gila dah tahun 90. Tahun tu dah tahun 2022. Jauh gila dah. Saya ingat gila. Data pun sini Pak. Lebih kurang lah. Jadi kalau kita nanggap, ya belum habis, ya baru khatam sabak. Khatam sabak tu maksudnya dah selesai hafalan. Mungkinnya dekat situ ada guru-guru asatizah yang berlainan tempat pengalaman menghafal. Mungkin istilahnya berbeza ataupun hampir sama aja. Jadi khatam sabak tu selesai hafalan lah, selesai sabak, selesai hafalan semua juzuk ataupun surah-surah dalam Al-Quran. Alhamdulillah tahun 99. Belum habis. Ada lagi proses lepas ya, sambung lagi peringkat seterusnya, iaitu imtihan yang terakhir dalam pengajian tahfiz tu dipanggil imtihan syahadah. Imtihan syahadah tu pelajar akan baca keseluruhan Al-Quran, sama ada pilihan, ada kategorinya, nak baca 30 juzuk dalam satu hari ataupun nak baca 15 juzuk satu hari. Masya-Allah, 30 juzuk satu hari, la haula wala quwata illa billah. Tapi ialah yang kita jumpa pelajar-pelajar yang baca 30 juzuk satu hari. Tapi sekali lah. Dalam sejarah para ulama kita, orang saleh sebelum kita, 30 juzuk satu hari itu amalan harian. Amalan harian. 30 juzuk satu hari adalah amalan harian. Di antara amalan Imam Bukhari, Imam Asy-Syafi'i yang masyhur. Di kalangan para sahabat yang kita masyhur amalan bacaan Qurannya setiap hari bahkan boleh habiskan 30 juzuk Al-Quran, seluruh Al-Quran dalam satu rakaat solat. Itu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kita dekat sini, Ustaz Uthman ada depan tu, insya-Allah. Wakil kita orang Sarawak tu nak baca Al-Quran 30 juzuk satu rakaat. Amin. Dan zaman tu, tahun tu pun masih ada. Cuma siklah sampai satu juzuk ya. Satu rakaat ya. Praktis Ramadan yang lepas pun ada belajar budak lagi. Daripada markas yang habiskan solat tarawih 20 rakaat 10 juzuk. Tarawih 10 rakaat 20 rakaat 10 juzuk baca. Masih ada manusia macam dia, alhamdulillah. Kisah-kisah macam tu adalah untuk bakar semangat kita, bakar semangat pelajar-pelajar kita, guru-gurunya, supaya lebih semangat untuk menghasilkan pelajar-pelajar yang cemerlang macam dia satu hari lagi lah, insya-Allah. Kan Imam Asy-Syafi'i khatam Al-Quran sehari 2 kali dalam bulan Ramadan. Satu kali sesi petang, sesi siang, satu kali sesi malam, dan satu sesi lagi dalam solat tarawih. Untuk solat tarawih satu juzuk satu malam aja. Untuk malam infradinya 30 juzuk dibaca dalam waktu siang sekali dan waktu malam sekali. Mudah-mudahan kita dapat tempias sikitlah daripada amalan macamnya dalam kehidupan kita. Si dapat pada kita pun dapat pada generasi kita, anak-anak kita kelak, insya-Allah. Doa azam kita. Sebab ya, perkara yang paling penting mustahak bila kita hantar anak-anak belajar Al-Quran untuk niat kita kena betul. Niat kita mesti dibetulkan. Niatnya mesti akhirat. Niatnya mesti akhirat. Macam ni kita nak betulkan niat kita dengan akhirat. Kita kena tahulah apa ganjaran-ganjaran yang Allah SWT sediakan untuk kelebihan-kelebihan Al-Quran tu. Orang yang menghafal Al-Quran, orang yang sibuk dengan Al-Quran. Belum habis cerita saya tadi Jadi proses saya lepas sambung syahadah. Saya baru cerita pasal syahadah tadi kan. Kategori syahadah, ada pelajar yang boleh baca 30 juzuk. Ada yang ambil imtihan 15 juzuk sehari, 2 hari khatam. Ada yang baca yang normal, yang nomornya ataupun yang biasanya baca 10 juzuk sehari. Saya ambil kategori aja. Si mampu nak pergi jauh. Sebab masa saya ulang
dah panjang juga, 3 tahun juga saya nak ngulang semua balik, nak pastikan hafalannya boleh layak untuk menduduki imtihan akhir. Saya imtihan syahadah ya bulan Syaban, lepas ya terus praktis solat tarawih 30 juzuk. Tapi bukan satu rakaat, 30 hari. Satu juzuk 20 rakaat lah, ringan sikit. Satu juz semalam. Baik, alhamdulillah lah ya, setakat pengalaman yang ada. Masih cemburu melihat kawan-kawan ataupun pelajar-pelajar yang boleh baca 30 juzuk sehari. Masya Allah, kita mesti cemburu, mesti ada hati nak buat macam ya, niat macam ya. Kalau kita si mampu, insya-Allah niat dia sambung dekat anak-anak kita, insya-Allah. Sebab ya niat kita kena fokus, niat kita kena betul. Baik, jadi selepas ya, bila nanggap perjalanan saya tadi, keseluruhan waktu tempoh yang saya ambil adalah lebih kurang 6 tahun juga. 6 tahun juga. Ya full time lah. Full time. Dan ya tahap pencapaian saya sendirilah. Saya bukan yang cemerlang top kan. Saya biasa-biasa aja, normal aja. Bolehlah hafal paling banyak sahabat saya hantar, paling banyak pernah hantar sepanjang pengajian tahfiz tu paling banyak 2 helai semuka aja. 10 muka surat sekali hantar. Tapi saya pernah jumpa pelajar-pelajar, kawan-kawan yang lain waktu belajar, nya hafal antara maghrib isyak ya, nya dapat hafal 2 helai semuka sekali. Lepas nya hafal lagi 2 helai semuka lepas isyak. Sehari nya boleh hafal sabak baru, pelajaran baru, setengah juzuk. Setengah juzuk nya boleh hafal. Sehari. Hafal sih susah tuan-tuan. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami dah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Siapa mau hafal? Siapa mau hafal? Allah Ta'ala sebut ayat ya dalam Al-Quran surah Qamar. Surah Qamar saya salah pada saya. Saya kadang-kadang terlecok juga. Jadi surah Al-Qamar, boleh semak juzuk 27. Dalam surah Al-Qamar Allah Ta'ala ulang 4 kali ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami dah mudahkan sesungguhnya, walaqad lam taukid, qad huruf taukid lagi. Yassarnal Qur'ana, kami telah mudahkan Al-Quran itu lidzikri, untuk diingat. Fahal mim muddakir, siapa mau hafal? Allah SWT tanya. Dan Al-Quran ya diturunkan untuk siapa tuan-tuan? Untuk umat Nabi SAW, untuk Nabi dan untuk umat Nabi. Siapa umat Nabi? Siapa umat? Ada umat Nabi Musa dekat situ. Semua adalah umat Nabi SAW. Al-Quran diturun untuk kita. Tanggungjawab kita untuk hafal, untuk ada hubungan dengan Al-Quran. Tanggungjawab kita. Al-Quran diturun untuk kita dan menjadi tanggungjawab kita untuk baca Al-Quran. Semua. Saya dah orang, bukan kita hantar anak belajar hafiz lalu anak ajak ngaji. Udahlah ya, bolehlah lepas ke akhirat kelak insya-Allah katanya. Bukan. Tanggungjawab Al-Quran tu tanggungjawab semua umat Islam, orang yang beriman. Sehingga kan Imam Abu Hanifah dalam fatwanya, hak manusia, hak orang beriman ke atas hak Al-Quran ke atas orang beriman tu wajib dikhatam, wajib khatam setahun 2 kali. Ya, fatwa dalam mazhab Imam Abu Hanifah setahun 2 kali. Tahun tu dah khatam belum mak ayah? Astaghfirullahalazim. Jadi boleh istighfar dan taubat lepas tu sebab tanggungjawab kita ya betul. Tanggungjawab kita. Al-Quran kalau kita sik baca akan jadi pendakwa kepada kita dekat akhirat. Al-Quran kalau sik dibaca akan jadi pendakwa kepada kita di akhirat. 2 perkara dekat akhirat akan jadi pensyafaat, iaitu bacaan Al-Quran dan juga silaturahim. Silaturahim tu jaga hubungan adik-beradik. Jaga hubungan adik-beradik. Bukan best friend forever Yang jadi silaturahim kita adalah adik-beradik kita. Sebab yang namanya rahim, yang sama rahim dengan kita siapa? Adik-beradik. Kalau ada adik-beradik yang putuskan hubungan, kita mesti
jaga hubungannya, barulah dipanggil sebagai orang yang menjaga silaturahim. Kalau hubungannya memang baik, memang setiap tahun buat acara family day, no problem. Dia bukan dipanggil menghubungkan silaturahim, dia memang menjaga aja. Menghubungkan silaturahim tu bila ada adik-adik yang si suka dengan kita. Dan bila kita mempertahankannya, orang anuk sidaknya anuk kita kan menghina kita kan, tapi kita tetap menjaga hubungannya, maka disia barulah namanya menjaga, menghubungkan silaturahim. Ia kelak akan jadi pensyafaat untuk orang yang menjaganya di akhirat. Macamnya juga Al-Quran. Al-Quran kalau kita baca, kita akan didakwa oleh Al-Quran. Bila dakwaan Al-Quran, bila Al-Quran mendakwa, saya ada lagi siapa dapat membantah, saya ada lagi yang dapat menyelamat kita. Sebab ya, mak bapak pun, mak ayah pun kena ambil berat untuk baca Al-Quran. Dia tanggungjawab kita. Dah khatam belum tuan-tuan? Bawa pulang soalannya, dan ulang-ulangkannya kat di rumah pula. Kita mesti khatamkan Al-Quran untuk hak kita, bahagian kita, akaun kita sendiri. Baik. Jadi kalau kita nanggap perjalanan saya tadi 6 tahun baru selesai imtihan syahadah. Panjang kasih, lama kasih nama tempoh ya. Panjang kah? Lama kah? Si bagus gila lah saya tu panjang Nabi masa panjang nak hafal, nak selesaikan. Tapi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, yang paling panjang adalah tanggungjawab untuk menjaganya sampainya masuk liang lahat kelak. 6 tahun ya, tempoh singkat sekejap. Tanggungjawab untuk bersama dengan Al-Quran ya, daripada selepas 6 tahun ya, sehingga kini itu, sehingga selesai masanya, tempohnya dekat dunia tu, ya paling panjang. Saya selesai pengajian tahun 2000. Panjang lagi nak ngengon Al-Quran ya, selepas ya, kini itu dah 2022. Betul? 22 tahun sudah daripada tempoh saya selesai syahadah ya. Tanggungjawab sewaktu ya. Of course lah, dah ada waktu-waktu yang saya terusuk juga lah. Maksud terusuk saya tadi, maksudnya ada juga saya lost. Maksudnya beri perhatian dengan Al-Quran. Sebab ya, selesai belajar kena jaga hubungan dengan guru-guru. Nasihat daripada guru-guru ya adalah sangat bernilai, sangat penting untuk terus istiqamah kan, untuk terus jaga bacaan Al-Quran. Ada waktu kita terlalu sibuk kan. Saya selepas habis belajar, saya lepas habis bahagian tahfiz ya, saya nyambung bahagian Qismul Ulum, Ilmu Wahyu, ataupun disebut pengajian Dauratul Hadis. Jadi pengajian yang ambil masa 8 tahun untuk selesai. Jadi daripada 2002 saya selesai syahadah 2002 sebenarnya. 2002 yang baru masuk dalam pengajian Dauratul Hadis sampai 2010 baru selesai. Selesai saya pengajian di Madrasah Al-Quran Pembujuk. Berlepasnya pulang aja ke Kuching tu. Jadi saya dilamar oleh Matahari sebenarnya, si pihak lembaga, tapi saya pilih untuk ke college. Yes, waktu sebelum buka Tatari kan, yang bermula dengan Tatari Tadika kan. Lepas saya buat ada Matahari. Adapun waktu ya belum ada lagi sekolah ya, saya hanya dipanggil oleh pihak lembaga masjid. Tapi saya pergi sialah, saya pergi ke TCS, Teknologi Kolej Sarawak, Twintech, atas nasihat guru juga lah. Jadi saya pergi sial. Dan saya bertugas sepanjang selamat tempoh sampai 2000, sampai kini tu lah, sampai tahun tu. Lebih kurang 12 tahun. Diletak sebagai pegawai agama aja. Jadi sebab saya nak beritahu tadi kan, kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, nak cari kehidupan dunia tu, sehingga kadang-kadang terabai masa untuk bersama dengan Al-Quran. Sebab yang kita madah tadi, perkara paling mustahak lepas tempoh hafal Al-Quran adalah, dan panjang adalah tempoh kita nak memelihara hafalannya, menjaga hafalannya. Bayangkan saya selesai 2001 kan, sampai sekarang itu 2022. Ia lebih lama lagi daripada tempoh saya mengaji, belajar dulu, menghafal dulu.
Jadi nasihatnya, sebab ya peranan penting kan, yang main peranan penting untuk melahirkan anak-anak yang bertanggungjawab dengan Al-Quran itu adalah gabungan daripada tanggungjawab guru-guru dan ibu bapa. Kita mau anak-anak yang hafal Al-Quran, kita mau guru-guru mau melahirkan pelajar-pelajar yang boleh hafal Al-Quran. Bahkan saya rasa guru-guru kat situ memang cita-citanya nak melihat anak muridnya khatam Al-Quran. Bukan mudah ya nak dapat macam ya. Saya sendiri yang belajar hafal Al-Quran tu belum menghasilkan siapa yang hafal Al-Quran daripada pengajian saya. Belum. Mandul orang ada. Si melahirkan generasi yang hafal Al-Quran daripada kalangan pelajar. Cemburu saya nangga kawan-kawan yang lain yang sama habis belajar dengan saya, yang duduk di madrasah, beri masa, korbankan masa saya di madrasah di Semenanjung lah, kebanyakan kawan saya di Semenanjung kan, melahirkan puluhan pelajar-pelajar yang khatam Al-Quran. Nya dah ada modal lah untuknya di akhirat, untuk pelajar-pelajar, untuk amal jariahnya yang buat, untuk keuntungannya di akhirat kelak. Saya belum ada. Saya hanya beri galakan aja kan. Ada pelajar-pelajar yang saya jumpa pergi ke madrasah, anak kawan-kawan kan, jumpa kawan-kawan kan, beri galakan aja. Tapi sayangnya saya belum ada seorang pun yang ada pelajar yang menghafal Quran. So, saya lepas madrasah masuk ke college. Yang habis diploma adalah jadi cemburu bila kawan-kawan yang ada 10 orang pelajarnya dah hafiz Al-Quran, 10 orang pelajarnya yang dah khatam syahadah 30 juzuk. Masya-Allah. Jadi ia pelaburan saham dekat akhirat kelak. Selagi mana pelajar yang baca Al-Quran, ia dapat pahala sekali. Satu huruf dibaca daripada Al-Quran dapat 10 hasanah. Surah Al-Fatihah aja ada 100 lebih huruf, 120 lebih huruf kan. Jadi menghafal Al-Quran tu mudah seperti dalil yang kita sebut daripada Al-Quran tadi kan. Allah Ta'ala mudahkan hafal Al-Quran. Proses menghafal tu nya gabungan daripada aktiviti mendengar, kemudian membaca, melafazkan semula, kemudian melihat, ataupun boleh tambah lagi dengan menulis. Tuan-tuan pernah ingat tak macam ni tuan-tuan menghafal surah Al-Fatihah dulu masuk kelas? Hafal surah Al-Fatihah dulu macam ni? Masuk kelas ke? Masuk kelas tahfiz juga, masuk materi juga saya dah. Rasanya macam ni kita menghafal. Waktu ya baca pun belum pandai rasanya. Diberi teks dapat baca ke? Si dapat. Tuan-tuan sendiri dah membuktikan menghafal ya sangatlah mudahnya. Kita sih pernah fikir kita ngafal Al-Fatihah dulu macam ni. Ni dah masuk kelas kan, sambil berekod sambil main. Sebab kita ngafal dengan mendengar. Yang berlaku pada Nabi. Nabi bukan boleh baca. Mukjizat Nabi, Nabi sifatnya ummi. Ummi tu si dapat baca, si dapat menulis. Tapi Nabi hafal semua Al-Quran sih. Ya hafal macam ni. Mendengar, ditilawahkan untuknya Al-Quran. Dan kita pun mengalami proses macam ya. Anak kita umur 2 tahun, 3 tahun, pandai kelakar, pandai sebut perkataan. Anak saya umur 1 tahun lebih dah boleh sebut kalimah Allah. Alhamdulillah. Umur 1 tahun dah boleh bacakah? Kita yang talqinkannya, kita yang memperdengarkannya kalimah-kalimah ya. Kan yang umur tadika pun, yang umur 4 tahun, 3 tahun pun kan belum pandai baca dengan baik. Tapi Al-Fatihah dah hafal. Al-Fatihah macam ialah kita dulu. Kita hafal sebab ya proses yang paling asas dalam menghafal adalah mendengar. Kan? Sebab ya kita dengar kisah Imam Syafi'i, Imam Bukhari, imam-imam yang masyhur dulu. Setidaknya boleh hafal Al-Quran umur 7 tahun. Kita umur 7 tahun tangga ajaklah anak-anak kita. Ibu anak-anak kita pun apa? Sini kita umur 7 tahun. Nun dalam ni. Nangkap ikan.
umur 7 tahun, dia masih main lah. Tapi umur 7 tahun Imam Syafi'i khatam hafalan Al-Quran. Sebab apa? Sebab tu dalam kandungan lagi dah diperdengarkan dengan tipsnya apa? Mendengar. Kan, nak hafal Al-Quran, perkara paling asas sekali adalah mendengar. Dan hafal apa benda pun asasnya adalah mendengar. Kan, diperdengarkan bacaan Al-Quran oleh ibunya sewaktu dalam kandungan. Maksudnya apa? Amalan ibunya memang baca Al-Quran hari-hari. Orang dulu. Sebab ya mustahil lah Imam Syafi'i memang amalannya juga lah baca Al-Quran dia hari-hari khatam Al-Quran. Cabaran untuk kita itu yang dihafal kan, yang hafal apa? Didi and Friend, Bobo Boy, Omar Hana. Ya, yang kita sendiri hidangkan untuk anak-anak kita. Masya-Allah. Selepas saya sendiri lah. Kan? Zaman kita. Sebab kita dah dipisahkan jauh dengan budaya kita. Kan? Yang kesan penjajahan lah. Kita bukan nak cerita pasal sejarah. Tapi banyak punca bermula dari saya. Kita dah dijauhkan daripada budaya Islam kita sendiri. Baik, jadi kita sendirilah yang bertanggungjawab untuk menghidupkan balik amalan-amalan macam ni di rumah kita, menghidupkan bacaan Al-Quran, menghidupkan bacaan Al-Quran di rumah, bekerjasama untuk menghidupkan amalan. Bekerjasama macam ni, kita ada sukatan bacaan, mak ayah apa sukatan bacaannya di rumah, kan? Boleh jadikan amalan khatam Al-Quran tu adalah amalan, kan? Ada kisah tu, kisah alim, saya ingat nama. Jadi sebuah keluarga tu semua main peranan untuk baca Al-Quran sehingga khatam. Ibu, ayah, anak-anak. Jadi ibu baca setakat ni sampai satu sukatan, pasal disambung oleh ayah, oleh anak lagi, sehingga amalan Al-Quran, khatam Al-Quran dia berterusan di rumah. Ya, keadaan yang sepatutnya kita cuba usahakan. Dan bila kita nangga pengajian Al-Quran tu, pelajaran Al-Quran tu adalah pelajaran yang memerlukan disiplin yang tinggi. Kan? Dari sudut masa, sebab tadi kalau kita nangga jadual belajar sepenuh masa, sekurang-kurangnya masanya dalam kelas adalah 10 jam untuk belajar pengajian sepenuh masa. Sekurang-kurang masanya adalah 10 jam sehari untuk Al-Quran. Bagi orang yang dah lancar baca Al-Quran, satu juzu yang boleh selesaikan khatam dalam tempoh 20 minit. Untuk kita nangga dari sudut pecahan masa, macam ni logiknya khatam Al-Quran sehari 30 juzu. Kalau 20 minit, 1 jam ada 60 minit. 1 jam dah 3 juzu, 10 jam selesai. Kan? Betul? 1 jam ada 3 juzu, boleh baca 3 juzu. 10 jam boleh habiskan 30 juzu. Sebab Yasin mustahil Imam Syafi'i boleh khatam 2 kali. Nya bergantung kepada kelancaran, kemahiran baca Al-Quran. Sebab ya teras ataupun perkara paling asas tadi hafal Al-Quran. Selepas proses hafal Al-Quran yang paling asas adalah mendengar. Seterusnya, untuk menghafal Al-Quran, di antara kaedahnya pastikan bacaan yang dah lancar, dah mahir untuk membaca Al-Quran. Dah mahir untuk membaca Al-Quran. Sebab ya di antara kaedahnya perlu sebelum menghafal Al-Qurannya at least dah khatam bacaan Al-Quran nazirah ya, tilawah Al-Qurannya sekali, sekurang-kurangnya sekali ya, tapi ya belum cukup. Belum cukup. Ada satu kaedah di negeri lain, kaedahnya ia disebut sebagai kaedah murtafi. Siapa pernah dengar ya kelah? Kaedah murtafi. Sebelum saya menghafal Al-Quran, dituntut untuk menghatamkan Al-Quran sekurang-kurangnya 1 juzuk ya diulang sampai 30 kali. 30 kali. Dan perkara tu, proses tu bila disusun nangga jadualnya, setidaknya boleh aja nak khatamkan Al-Quran ya 30 kali dalam tempoh sebulan. Samalah macam tadi Imam Syafi'i pun amalan sehari khatam sekali khatam sehari. Jadi 30 hari. Jadi
30 juzuk. Dia 30 kali. Kaedahnya macam tadi yang saya dah sebut tadi, pecahannya satu hari, 1 jam, satu hari masa dengan Al-Quran 10 jam aja. Dan 1 jam pecah kepada 3 juzuk kan. 3 juzuk. Jadi dalam kaedah ya, satu hari baca 1 juzuk je, tapi diulang dalam tempoh 10 jam ya, diulang sekali. Betapa lancarnya juzuk yang dah dibaca sehari ya, sampai 30 kali ulang. Sebab dia tips untuk hafal adalah mesti bacaan yang dah lancar. Nya mesti konsep hafalan Al-Quran tu, nya mesti ada hubungan dengan Al-Quran. Nya mesti pelajar YSD mesti dah ada ta'aruf dengan Al-Quran, kenal dengan Al-Qurannya. Maksudnya dah mesra dengan Al-Quran. Bila mesra dengan Al-Quran, barulah mudah Al-Quran tu untuk dihafal. Baik, saya sampai berapa? 10.30 aja kan. Waktu peruntukan saya sepatutnya 10.30 kan. Baik, ada sikit lagi ya. Ada beberapa perkara yang saya nak kongsikan juga. Jadi menghafal Al-Quran tempohnya sekejap aja. Si lama seperti yang kita sebut tadi. Yang lamanya adalah proses ataupun tempoh untuk bertanggungjawab menjaga hafalan Al-Qurannya. Mengingat Al-Quran proses yang berterusan. Ia bukan berhenti sekadar hafal, cukup ambil syahadah, lepas ya lalu si ngaji lagi lepas ya. Sebabnya dah achieve-nya pun goal tadi, dah khatam dah. Lepas ya lalu si baca Al-Quran lagi. Itu bukan si berlaku. Ada jumpa orang yang macam tu. Lalu si ngaji Al-Quran. Na'udzubillah. Jadi sebabnya hubungan dengan Al-Quran yang mesti betul dulu, mesti baik, mesti jelas hubungan antara orang yang hafal Al-Qurannya dengan Al-Qurannya. Yang mesti ada hubungan yang jujur, betul-betul. Sebab ya niat untuk menghafal Al-Quran, niat untuk hantar anak belajar Al-Qurannya mesti betul. Mak bapak mesti betulkan niat bila hantar anak, dan pesan dan didik anak-anak supaya betulkan niat untuk hafal Al-Quran. Kemudian seperti yang saya sebut tadi, menghafal Al-Quran tempoh yang sementara sahaja. Yang paling mustahak adalah untuk menjaganya sepanjang hayat. Sebab bila hubungan dengan Al-Quran dah sampai tahap macam ni, orang yang dekat dengan Al-Quran tu, Allah SWT sebut kan, dalam hadis melalui sabdaan Nabi SAW, mereka itu adalah ahlullah kan, mereka itu adalah ahli Allah, ataupun dengan istilah wali Allah, seperti yang saya rujuk daripada kitab ada pada Tilawah Al-Quran, disebut daripada sabda Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ibn Majah, hadis riwayat Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan Imam At-Tirmizi. Rasulullah SAW sabda, ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu. Terjemahannya, ahli Al-Quran adalah mereka yang menghafal Al-Quran serta mengamalkannya. Mereka itu adalah ahlullah, wali Allah, dan mereka yang dekat dengan Allah. Wa khassatuhu, mereka yang hampir dan ada kedudukan istimewa di sisi Allah SWT. Itu penghafal Al-Quran. Apatah lagi orang-orang yang menjadi sebab mereka menghafal Al-Quran, mak ayahlah. Kedudukan mereka pun adalah sangat mulia. Sebab ya dalam satu hadis lain kan, kemuliaan, di antara kemuliaan ahli Al-Quran tu, ibu ayahnya akan dipakaikan dengan mahkota yang cahayanya lebih besar, lebih sinarannya lebih kuat daripada sinaran matahari. Untuk kelebihan orang yang hafal Al-Quran, nya dengan sebab amalannya ya, nya akan memakaikan mahkota untuk mak ayahnya. Mak ayahnya akan dipakaikan dengan mahkota yang terangnya lebih terang daripada sinaran matahari. Silo kita nangga. Ya kelebihan ibu ayah yang anaknya menghafal Al-Quran. Di antara lain lagi,
Itu kelebihan orang yang itu keutamaan orang yang menghafal Al-Qurannya sendiri. Man syaghalahu qira'atul Quran, sabda Nabi SAW, yaqulullahu azza wa jalla, man syaghalahu qira'atul Quran an du'ai wa mas'alati wa a'taituhu thawab asy-syakirin. Rawahu Ibnu Syahin wa Tirmizi. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran berbanding berdoa, si sempat nak doa, si sempat nak minta, sibuk ulang hafalan, sibuk menghafal hafalan yang baru, maka oleh kerana sibuk dengan Al-Quran tadi, si sempat nak berdoa, lagi si sempat nak minta kepada Allah SWT, nak luahkan hajatnya kepada Allah SWT, si sempat, nescaya aku akan mengurniakannya sebaik-baik ganjaran mereka yang bersyukur. Jadi ia kelebihan orang yang sibuk dirinya dengan Al-Quran. Dan baca Al-Quran tu, baca Al-Quran adalah ibadah yang paling afdal umat Nabi SAW. Baca Al-Quran, sebab ialah tadi kita dengar kisah-kisah Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Sayyidina Osman dan sahabat-sahabat yang lain, orang salih yang lain, setidaknya sibukkan diri setidaknya dengan baca Al-Quran, sebab jelas daripada hadis Nabi SAW, amalan ataupun ibadah paling afdal adalah ibadah membaca Al-Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdal, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Sebab ya kita kena luang masa. Kalau kita nunggu masa kosong, si ada masa kosong kita. Biasa masa kosong ada pun disama oleh benda lain, kan? Diisi kita dengan benda-benda lain. Kita kena peruntukkan masa untuk baca Al-Quran, blok masa untuk baca Al-Quran, kan? Luangkan masa, kena sediakan masa untuk baca Al-Quran. Bila waktu bagus untuk baca Al-Quran? Terutamanya pada waktu malam. Waktu separuh akhir daripada malam. Maksudnya kena bangun awal sebelum subuh. Waktu yang adalah waktu afdal untuk bacaan Al-Quran, waktu terbaik untuk bacaan Al-Quran. Lagi waktu lain selain daripada waktu pada waktu malam juga waktu yang bagus untuk baca Al-Quran, waktu antara maghrib dan isyak. Kata Imam Al-Haddad, seorang yang mengimarahkan waktu subuh hingga waktu syuruk, untuk lepas subuh, atau kalau mengikut waktu afdal untuk baca Al-Quran pada waktu siang adalah waktu lepas subuh. Waktu lain kita bekerja ataupun urusan kehidupan kita. Jadi waktu siang jangan lepaskan waktu subuh untuk baca Al-Quran. Sebabnya bagus dah bila madrasah, sekolah-sekolah sediakan untuk pelajar-pelajarnya lepas subuh, pagi datang awal kan, baca yasinnya seperti yang dimaklum oleh Ustaz tadi kan. Banyak sekolah agama kita yang implement macamnya. Yang bagusnya jangan nunggu sekolah. Nun kita di rumah sebelum turun lagi dah sediakan anak-anak kita, sementara nunggu kita pulang daripada subuh. Baca dulu surah Yasin ya di rumah dulu. Kalau si sempat di sekolah, di rumah dah selesai sudah. Maksudnya kita si sempat datang sekolah pun kita selepas amalannya di rumah dah. Jadi amalannya boleh selesai bawa balik rumah dah. Si perlu nunggu di sekolah juga, selesai di rumah dulu. Ataupun dalam perjalanan nak ke sekolah Yasin berapa minit aja, kan? Yasin berapa minit aja, 5 minit boleh selesai insya-Allah. Kalau dah hari-hari baca 5 minit dah boleh selesai bacaan Yasin. Dalam kereta nak pergi ke sekolah selesai bacaan Yasin insya-Allah. Kita lah ngulunya dulu, mak bapak lah nak ngulu dengan anak-anak. Kita yang mulakan sebagai mak ayah, kita yang tunjukkan kepada mereka. Sebab nembiak tu anak-anak kita kan yang dekat situ pelajarnya daripada umur darjah 1 sampai darjah 6 kan. Belum faham gila. Kan kalau kita nyuruh pun, kalau kita nganuk lebih-lebih pun si faham saja, tedah. Kena anuk aja. Jangan mula macam kesian. Tapi kalau kita buat dulu, setidaknya akan ikut, betul? Nya akan ikut. Setidaknya mengikut dengan contoh yang kita tunjukkan. Anak-anak. Kalau kita nak nyuruhnya aja belum fahamnya, kan? Kalau kita nak angkat itu so hafal pun, nyasi tahu apa benda tu dihafal tu. Al-Quran memang Al-Quran lah. Disuruh hafal sahabat baru, memangnya hafal, tapi dia belum faham kepentingannya
secara matang. Kita sebut pun ancaman dunia akhirat, awaknya belumnya faham. Belumnya faham. Tapi kita tunjukkan jalan-jalan untuknya, insya-Allah saya boleh ikut. Sebagai peranan ibu bapa untuk hanya sebagai booster untuk hafalan anak-anak kita. Ya, peranan ibu ayah adalah penting untuk menjana ataupun untuk mendorong anak-anak supaya lebih istiqamah dan tekun dalam hafalan. Kita sendirilah kena hidupkan bacaan Al-Qurannya, halaqah Al-Quran, suasana bacaan Al-Quran di rumah. Kita nak lahirkan anak-anak yang hafal Al-Quran, kita kena sediakan suasana Al-Quran untuknya. Jangan kita hantar anak dekat madrasah saja, lepasnya di rumah kita abaikan tanggungjawab untuk menghidupkan suasana yang di rumah. Takut-takut bila kita ambil tanggungjawab macam dia, kita pula yang menghidupkan suasana yang membunuh karakternya untuk menjadi orang yang hafal Al-Quran. Sebab yang kita sebut tadi, hafal Al-Quran tu perlukan disiplin yang tinggi, jaga masa, kena ada masa khusus untuk baca Al-Quran. Lepas maghrib isyak ya adalah sangat utama. Saya belum habis baca yang pendapat Imam Al-Haddad tadi ya. Saya ulang balik. Seorang yang mengimarah waktu subuh hingga waktu syuruk, Allah SWT akan berikan mereka rezeki hissi dalam bentuk material. Dan untuk praktis semua orang, lebih bagi orang bisnes, lepas subuh memangnya saya akan pergi tidur balik ataupun buat benda sia-sia. Benda tu ulama kita dah terangkan lebih awal lagi, Imam Al-Haddad kan. Siapa yang guna masanya lepas subuh ya, ataupun menghidupkan waktu lepas subuhnya, mengimarahkannya, lebih kita tu mengimarahkan dengan amal lah. Orang-orang dunia mengimarahkan waktu lepas subuhnya dengan urusan dunia. Ia pun termasuk dalam jaminan tadi. Mereka akan direzekikan dengan rezeki yang dalam bentuk hissi. Dalam bentuk hissi itu maksudnya apa? Bentuk material, kebendaan. Manakala mereka yang mengimarahkan waktu maghrib hingga isyak, waktu malam, guna waktu maghrib hingga isyak, mengimarahkan, menghidupkan waktu ya dengan amalan, Allah akan berikan dia rezeki rohani. Rohani kita jadi bagus. Kalau kita nak baik dalaman kita, nak memperbaiki dalaman kita, rohani kita, maka waktu maghrib isyak jangan diabaikan. Sama ada kita dengar kuliah, majlis-majlis ilmu, ataupun kita sendiri yang menghidupkannya dengan bacaan Al-Quran, surah-surah yang kita perlu bacakan. Baik. Lagi itu yang kita nak pesan juga, hidupkan suasana Al-Quran dalam rumah. Menghafal Al-Quran perlukan disiplin yang tinggi dan ketat. Pernah juga ada juga dengar bila diberi satu baris pun susah nak hafal. Sebab bila suasana yang dihidupkan, saya ada suasana yang mendorong saya untuk hafal, susah. Jadi sebab dia kena sediakan keadaan ataupun suasana untuk anak-anak kita hafal di rumah. Kemudian di antara maksud disiplin yang tinggi, menjauhi perkara maksiat adalah tanggungjawab orang-orang yang hafal Al-Quran tu. Sebab kesan daripada buat maksiat menggelapkan hati, mengotorkan hati. Ya, di antara punca susah nak ingat. Tapi yang nama anak-anak tu maksiat punya belum tahu, belum fahamnya benda maksiat, benda salah taulahnya. Bila dipada salah maksudnya si belum buat. Jadi mak bapak lah sebagai role model dekat rumah supaya memperkenalkan setidaknya ataupun memelihara setidaknya daripada perbuatan-perbuatan yang si bagus. Sebab dia dulu waktu zaman kita dulu, zaman kami dulu lah, ngafal Al-Quran, perkara yang paling ditekankan oleh guru-guru supaya jauhi TV. Ya punca ya. Sini kita nak anggap rumah orang Islam yang saya ada TV. Hampir mustahil tapi ada. Hampir mustahil tapi ada masih ada golongan macam ni wujudnya si benarkan TV di rumah. Tapi masalahnya bila si TV saya ada, handphone ada kena tu. Handphone ada. Apatah lagi beri handphone dengan anak, ya Rabbi. Lagi jadi masalah. Jangan
Jangan kelak jadi anak besar tadi pula, menyesal pula. Dan benda ya, fakta ya, jelas pun benda beri handphone dengan anak tu si bagus. Kebaikannya ada tapi sikit. Kebaikannya ada, betul sih, ada kebaikannya tapi sikit aja. Si mendorong, si beri kesan yang baik, yang besar, sikit aja. Benda lain lebih banyak dalamnya. Jadi elakkan. Lepas ya mak bapak main peranan juga untuk anak tu, sebagai galakan untuk anak-anak hafal. Selain daripada tindakan guru-guru situ bagus juga. Bila anak achieve dapat satu achievement, sebenarnya sediakan reward, baguslah. Tapi sebenarnya guru mak bapak pun main peranan penting untuk beri ganjaran kepada anak-anak bila sampai target, dapat target sekian. Cuma jangan salah beri hadiah, beri handphone lagi lah, PS5. Bilanya nak baca Quran tamnya. Kecuali kalau kita nyusun masa pun belum tentu. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita juga yang menyesal kelaknya pun siapa menjaga hubungan dengan Al-Quran dengan baik, sampai kepada apa maksud kita. Sebab ya niat belajar adalah perkara yang paling mustahak untuk diberi perhatian. Betulkan niat. Hari-hari mesti betulkan niat. Jadi anak-anak tu belum mampu faham perkara maksiat. Janganlah pula ibu bapa, guru-guru termasuk sekali, jangan jadi teladan yang si baguslah kepada anak-anak. Kita jaga, kita bantu. Kita hantar anak untuk belajar hafiz, untuk belajar Al-Quran, untuk hafal Al-Quran. Kita bantu setidaknya untuk sampai kepada matlamat tadi. Kita sediakan. Walaupun anak kita mungkin ramai, yang kita hantar seorang saja, ya kita muliakannya, kita jaganya, mulianya selayaknya yang sebagai ahli Al-Quran. Memuliakan ahli Al-Quran tu, orang yang belajar Al-Quran tu, termasuk dalam memuliakan Allah. Memuliakan orang-orang yang menghafal Al-Quran, anak-anak kita lah, guru-guru mereka, adalah termasuk dalam memuliakan Allah. Yang disebut dalam hadis, kan, dalam kitab Tibyan. Dalam kitab Tibyan disebut termasuk dalam memuliakan Allah adalah memuliakan orang-orang yang tua. Dalam hadis saya sebut memuliakan orang-orang yang berubat. Yang termasuk, maksudnya orang tua lah, syekh, orang tua, termasuk dalam memuliakan Allah. Lepas ya hadis sebut termasuk juga memuliakan ahli Al-Quran, dalam pengertian memuliakan Allah SWT. Jadi kita ada anak-anak yang hafal Al-Quran, kita muliakan setidaknya macam ni, dengan cara macam ni. Janganlah kita binasakan setidaknya dengan perkara-perkara yang melalaikan setidaknya daripada Al-Quran. Jaga, kita yang kena jaga. Jadi mak bapak main peranan untuk jaga, tanggungjawab, ambil tanggungjawab tersebut. Baik, saya nak ringkaskan, dah ada isyarat. Jadi nasihat saya akan sebut semua yang sepatutnya saya sampaikan untuk panduan ibu ayah. Pertamanya, untuk ibu apa yang hantar anak belajar Al-Quran, hafal Al-Quran tu, pertamanya betulkan niat. Betulkan niat ibu apa hantar anak belajar hafal Al-Quran. Pertamanya untuk mendapat rahmat Allah SWT. Niat kita untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Jadi punca daripada anak yang hafal Al-Quran tu, kita dapat rahmat dalam kehidupan kita dunia, apatah lagi di akhirat dah pasti. Kemudian mencari keridaan Allah SWT melalui janji-janji Allah SWT. Apa janji-janji? Contohnya banyak janji-janji kelebihan dalam Al-Quran tu. Di antaranya, seorang hafiz jika dimasukkan dalam neraka disebabkan dosa-dosanya, maka api neraka tidak dapat membakarnya berkat kalam Allah. Orang yang hafal Al-Quran tu, kalaupun ada dosa yang menyebabkannya masuk ke neraka, nyasi akan terbakar sebab Al-Quran ada pada dirinya. Di samping itu, orang yang hafiz Al-Quran tu boleh menyelamatkan ahli keluarganya 10. Dia dapat syafaat 10 ahli keluarganya masuk syurga. Yang mana 10 ahli keluarga tadi memang dah sah masuk neraka, tapi dapat selamat syafaat daripada seorang hafiz Al-Quran. Jadi betulkan niat kita untuk dapat rahmat dunia dan rahmat akhirat bila hantar anak. Kemudian bersyukur.
dapat ada anak yang mau belajar hafal Al-Quran untuk bersyukur. Bersyukur dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan istiqamahlah dalam bersyukur, dan tambah supaya Allah Taala tambahkan nikmat tadi. La in syakartum la azidannakum. Kemudian yang ketiga, kena banyak bersabar. Kena banyak bersabar, banyak dugaan dan banyak tanggungjawab semasa ataupun dalam proses menghafal Al-Quran tu. Jadi kita bersabar terhadap apa-apa aktiviti ataupun program anak kita. Ibu bapa dan anak-anak perkuatkan dalam sifat sabar dalam masa menempuhi perjalanan ataupun tempoh belajar. Jadi belajar hafiz adalah satu perjuangan yang besar yang memerlukan kekuatan 3 serangkai, iaitu guru, pelajar dan ibu bapa. Kemudian lagi antara sabar yang perlu dilakukan ibu bapa ialah sabar dalam menjadikan anaknya hafal. Jangan nak cepat sahaja tapi tak tahu, tidak mengetahui kepayahan anak dalam belajar hafiz. Jadi bersabar disertakan dengan mendirikan solat. Banyakkan berdoa. Antara doa yang ibu bapa kena buat setiap hari kena sebut dalam doa. Terangkan hati anak, beri kesihatan, mantap dan rajin, kuatkan ingatannya, dikurniakan lidah yang fasih. Kemudian perkara yang keempat, ibu bapa hendaklah redha betul-betul dengan anak-anak semua yang belajar hafiz Al-Quran. Maksudnya kita dah serah bulat-bulat anak kita untuk belajar Al-Quran tu, kita redha untuk jalannya. Maka kita serah segala urusannya, tanggungjawabnya kepada Allah, kepada orang yang bertanggungjawab ke atasnya untuk menyusun programnya. Jangan kita ngaco perjalanan programnya yang dah ditetapkan. Kan guru-guru dah setkan nyata macam ni. Jadi kita redha, dan insya-Allah guru-guru beramanah akan melaksanakan tugasan-tugasan mereka. Kemudian yang kelima, yakin dan banyak berdoa. Saya ringkaskan. Yang keenam, ibu bapa juga perlu menjaga amalan-amalan. Kesan daripada amalan ibu bapa datang kepada anak-anak juga. Jadi sebab dia memperbanyakkan amalan-amalan yang soleh, memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan berselawat, supaya kesannya juga sampai kepada anak-anak. Yang ketujuh, 7 aja sebenarnya, iaitu menjaga hubungan. 3 perkara untuk tanggungjawab sebagai pelajar, ibu bapa tu menjaga hubungan dengan pelajar, ibu bapa dan guru. Jaga hubungan dengan guru-guru, jaga hubungan dengan pelajar. Itu 3 perkara dalam menjaga hubungan. Kemudian jaga sumber rezeki, pastikan rezeki yang halal. Yang ketiga, belanjakan tepat pada waktu dan haknya. Jadi semua ya boleh jadi panduan untuk ibu bapa dalam tanggungjawab kita menghantar anak-anak yang belajar Al-Quran. Jadi insya-Allah setakat ya insya-Allah. Cuma sebelumnya saya bacakan beberapa petikan hadis kelebihan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi kita beruntung, bertuah kita ada anak yang belajar Al-Quran yang termasuk dalam kategori yang Nabi sebutkan sebagai terbaik. Kemudian alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Orang yang baca Al-Quran dan yang mahir dengan Al-Quran nya bersama dengan para malaikat yang mulia, yang berbakti. Jadi orang yang baca Al-Quran tu nya sentiasa didampingi oleh para malaikat. Dan orang yang baca Al-Quran tapi nya banyak tersangkut-sangkut dalam bacaannya, nya berada dalam kesusahan, maksudnya payahnya nak baca Al-Quran tapi baca, nya akan dapat 2 pahala sungguh-sungguhnya baca Al-Quran dan pahala baca Al-Qurannya. Kemudian iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kerana sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi insya-Allah moga-moga bermanfaat sebahagian daripada apa. Itulah sebahagian yang daripada apa yang saya dapat sampaikan, kongsikan pada pagi itu.
Moga-moga manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Jadi insya-Allah saya tinggalkan dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan, insya-Allah. Baik, insya-Allah.